Okay, so untuk hari ini kita akan lihat topik yang dipanggil sebagai bridge. Okay, one of the elements lah di dalam kerja kejuruteraan awam. Okay, jadi bridges ni berfungsi untuk menyambungkan dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain, yang mana ia tidak dapat dihubungkan dengan jalan darat secara economics. Right? Bermaksud sekiranya sesuatu tempat itu hendak disambungkan untuk laluan dan sebagainya, tetapi ada halangan seperti sungai, laut ataupun bukit bukau yang tinggi, maka kita akan menggunakan jambatan ini sebagai alternatif jalan penghubung berbanding dengan kaedah darat iaitu jalan raya yang biasa. Right, jadi sebagaimana gambar yang anda lihat, banyak telah dibina jambatan ini daripada zaman dahulu kala yang secara tradisional sehinggalah kepada bentuk-bentuk jambatan yang sophisticated yang mana ianya dapat memberikan bukan sekadar jalan perhubungan tetapi dalam waktu yang sama juga memberikan nilai-nilai estetik kepada sesuatu kawasan ataupun sesuatu tempat. Alright, so dia ada seperti ini yang kita lihat. Okey, ini adalah London Bridge, London Tower Bridge, yang mana jambatan ini boleh berfungsi sebagai bukaan kepada laluan laut. Okey, yang mana kapal-kapal boleh lalu di tengah-tengah dia. Jadi bukan sekadar fungsi kepada pengangkutan jalan raya, tetapi jambatan ini juga memberikan kita keperluan untuk yang lain-lain. Okey. Sama juga kita ada satu kawasan yang jauh, okay, yang ini contohnya di China, okay, untuk menghubungkan daripada sesuatu kawasan satu tebing ke tebing yang lain, ianya terlalu jauh untuk kita menggunakan jalan darat ataupun jalan darat itu tidak boleh menghubungkan pulau-pulau yang ada, jadi kita bina jambatan untuk merentanginya lah, untuk menuju satu-satu kawasan tersebut. Dan selain daripada itu juga kita ada jenis-jenis jambatan yang berbentuk sophisticated ataupun yang berbentuk canggih lah dari segi rupa bentuk dan sebagainya. So daripada situ juga kita lihat bagaimana jambatan ini boleh memberikan nilai estetik kepada sesuatu tempat ataupun sesuatu kawasan. Alright, selain daripada memberikan kemudahan kepada kenderaan, jambatan juga kita boleh gunakan sebagai laluan pejalan kaki. Okay, sebagaimana jambatan titanium ini yang berada di Singapura, okay, dibina dengan menggunakan bahan iaitu titanium sebagai jambatan penghubung di antara satu bahagian ke bahagian yang lain di bahagian boulevard ataupun di bahagian Marina Bay. Right? Jambatan ni sebenarnya dia adalah jambatan untuk berjalan kaki sahaja, okay, dari satu tempat ke tempat yang lain. Seterusnya kita lihat jambatan yang ini, okay, more kepada nilai estetik lah. Okay, more kepada nilai estetik. Jambatan berbentuk naga dari satu tempat ke tempat yang lain, dan pada setengah-setengah masa dan ketika ia berfungsi sebagai tarikan kepada pelancong, di mana dia punya proses pertunjukan, right? Kalau macam dalam kes ni pertunjukan api lah. Okay, api keluar daripada mulut naga tu, so ia sebahagian daripada proses ataupun kaedah bagaimana menarik minat pelancong untuk datang. Okay. Kita ada juga di bahagian Putrajaya di Malaysia juga kita tak ketinggalan. Okay. Kita ada banyak jambatan-jambatan yang cantik, okay, yang mana dia menjadi estetik lah kepada sesuatu kawasan. Kita ada juga jambatan estetik, kalau yang ini contohnya Sky Bridge, iaitu dia terletak di Pulau Langkawi, okay, yang menghubungkan antara beberapa puncak bukit. Alright, dan menjadi tempat tarikan pelancong. So kita boleh tengok dia punya bentuk jambatan tu adalah berbeza antara satu dengan yang lain menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Antara yang famous juga adalah jambatan yang dibuat daripada bahan-bahan tertentu, contohnya bahan steel structure ataupun keluli, besi keluli. Sebagai contoh, ini adalah Sydney Harbour Bridge, okay, yang merentangi selat selat Harbour, alright, Sydney Harbour dari tempat yang lain, dan dibuat daripada totally daripada besi dan keluli, right. Sama juga di China kita ada jambatan estetik lagi. Kebanyakan jambatan sekarang dia bukan estetik juga.
Okay, apa yang berbezanya adalah nilai estetik ini dia reflection. Okay, dalam gambar ini dia sebenarnya jambatan tu hanya separuh saja di atas tu. Alright, yang bawah tu sebenarnya adalah reflection kepada air sungai tersebut. Alright, jadi dia daripada bila malam tu dia akan nampak reflection. Air sungai tu nampak seperti jambatan tu ada atas dan bawah. Tapi sebenarnya ia adalah reflection saja. Okay, pun sama juga nilai estetik untuk untuk menarik tarikan pelancong lah. Alright. Sama juga yang ini, okay, jambatan berfungsi untuk laluan kapal. Okay, kalau tadi London Harbour Bridge dia buka di tengah-tengah, okay, tetapi untuk jambatan ini dia akan naik. Okay, yang bahagian tengah ni dia akan naik ke atas bagi memberi laluan kepada kapal-kapal selat untuk lalu lah. Alright, jadi jambatan ni pun dia diangkat. Okay, dia diangkat ke atas dan akan menjadi laluan bagi kapal-kapal di bawahnya pada masa-masa tertentu. Right, sama juga yang ini. Okay, lebih kepada estetik dari segi rupa bentuk dia, bagaimana jambatan itu dipegang oleh kabel. Alright, mengurangkan penggunaan kabel secara keseluruhan lah. Jadi dia hanya satu bahagian saja dia memegang kabel untuk dia punya decking. Alright, so ini more kepada teknologi. Right. Dan lain sekali yang ini adalah estetik dan juga fungsi. Alright, jambatan yang boleh berlipat, okay, yang mana ianya dibina untuk menghubungkan antara satu pejabat dengan pejabat yang lain, yang mana di tengah-tengah tu ada air, alright, saliran air. Jadi apabila nak digunakan, jambatan tu akan terbuka dan pengunjung boleh melaluinya, manakala sekiranya tidak terbuka, tidak digunakan, dan dia akan ditutup dan menjadi seperti satu bahan bahan lukisan ataupun bahan seni. Alright, bahan seni yang berada di kawasan tersebut. Alright. So kita adalah banyak lagi, sebagai contohnya jambatan ini pula menghubungkan antara satu kawasan dan kawasan yang lain menggunakan air. Okay, jadi feri-feri menggunakan jambatan ini untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain lah. So yang ini kita panggil sebagai artificial bridge, yang mana dia bukannya sungai yang asal, tetapi sungai yang dibina menggunakan jambatan. Jambatan ni kita masukkan air dan kemudian dia menjadi laluan pengangkutan pada satu tempat yang lain, dan sudah tentu dia menjadi tarikan kepada kita punya pelancongan lah, pelancongan. Right, sama juga jambatan yang boleh terbang dipanggil jambatan yang boleh terbang, itu dia boleh terbuka. Alright, sama juga fungsinya untuk kapal-kapal dan juga bot-bot lalu. So apabila kapal dan bot lalu, jambatan ni akan diangkat. Alright, so dengan dia punya laluan-laluan jambatan, dia punya jalan raya semua akan terangkat dan memberi laluan kepada kapal-kapal di bawah lah. So nanti boleh tengok dia punya video macam mana dia beroperasi. Alright, so itu adalah jenis-jenis jambatan yang anda boleh lihat, okay, bermula daripada jambatan yang lama seperti di London Tower dan sebagainya, sehinggalah kepada jambatan-jambatan yang sophisticated yang memenuhi fungsinya sebagai estetik lah. Alright, so kita akan lihat sebenarnya kejap lagi apa yang dimaksudkan dengan jambatan dan bagaimana dia punya asas. Minta kita break kejap, bagi saya 5 minit, dan kita akan mula semula. 5 minit je, tunggu kejap.
Okay, so sebagai pengenalan, jambatan ini merupakan salah satu daripada projek kejuruteraan awam yang besar sekiranya nak dilaksanakan, dan proses untuk melaksanakannya adalah time consuming. Bermaksud untuk melaksanakan projek jambatan ini, dia bukan sekadar memerlukan peringkat reka bentuk yang lama, tetapi dari segi construction juga dia memerlukan penggunaan jentera-jentera dan juga teknik-teknik yang tertentu. Okey, kita tak boleh mengambil peluang pembinaan jambatan ini untuk buat sambil lewa, kerana kesannya adalah sangat besar, especially kepada kos. Alright. So kenapa kita menggunakan kaedah jambatan ni? Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, ia adalah untuk menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain, dan dalam waktu yang sama juga ia perlulah memenuhi keperluan kejuruteraannya, ataupun bila kita nak buat jambatan, dia perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk pastikan dia punya kegunaan itu dapat dilaksanakan dan digunakan dengan baik. Alright, so kita ada banyak bentuk kejuruteraan yang terlibat di dalam proses pembinaan jambatan ini. Okay, antaranya adalah proses compression. Alright, bagaimana satu jambatan itu boleh berdiri tegak sekiranya dikenakan compression. So compression ni more kepada abutment ataupun kawasan di pinggir tebing. Alright, tebing jambatan tersebut, kerana di tebing jambatan tersebut kita ada tanah yang menyambut jambatan. So daripada situ dia punya kekuatan daripada tebing tersebut yang menghimpit jambatan tersebut, kita panggil dia sebagai compression. Kemudian sama juga dengan tension. Okay, tension ni biasanya melibatkan beban yang berada dan digunakan di atas jambatan. Alright, bila kita letakkan kenderaan, kita ada kenderaan, lori, kereta dan sebagainya di atas jambatan, dia akan membentukkan satu daya yang dipanggil sebagai tension. Itu pun kita kena ambil kira lah. Alright, selain daripada itu, jambatan juga menerima tekanan daripada torsion ataupun daripada pelipatan struktur, yang mana torsion ni biasanya berlaku disebabkan oleh faktor angin. Right? Faktor angin yang meniup pada jambatan tersebut boleh membuatkan jambatan ini berpusing. Right? Berpusing dari segi struktur. Kita juga shear ataupun ricihan. Right? Sekiranya beban itu terlalu berat, jambatan ni juga boleh bending. Alright, sekiranya berat yang dikenakan itu adalah sangat tinggi berbanding dengan keupayaan bagi jambatan tersebut, dan juga ia boleh rotate. Alright, so banyak dia ada pelbagai bentuk tenaga yang boleh dikenakan kepada jambatan tersebut, seperti tadi compression, tension, torsion, shear, bending dan sebagainya. So dari situ engineer perlu mengeluarkan satu reka bentuk yang mampu memenuhi keperluan bagi kesemua forces-forces yang ada ni. Alright. So projek jambatan ini bermula daripada kajian tapak. Okay, kajian tapak yang melihat dari aspek kekuatan tanah. Right. Kita kena buat soil test. Kita kena gali borehole untuk melihat tentang jenis-jenis tanah yang ada. Okay. Kita juga perlu mengambil kira dan melaksanakan proses untuk menganalisa arah dan juga kekuatan angin. Okay, merekodkan semua maklumat tentang water level dan sebagainya. Semua maklumat itu perlulah diperolehi di peringkat yang pertama lagi, iaitu di peringkat awal perancangan reka bentuk. Okay. Dan apabila kita nak memilih sesuatu reka bentuk jambatan, ada beberapa perkara lah yang kita perlu ambil kira. Pertama sekali, jambatan ataupun jenis jambatan yang nak kita pilih tersebut mestilah bersifat economics, bermaksud cara pembinaannya dan kosnya adalah economics. Itu adalah contohnya cadangan jambatan yang paling baik lah sebenarnya yang kita boleh dapatkan dan boleh kita laksanakan. Ease of construction, okay, jambatan juga perlulah ease of construction, maknanya mudah untuk kita bina. Kemudian kita perlu melihat dari segi site location dan juga condition, okay, bagaimana keadaan tapak jambatan tersebut, okay, apakah keadaan tanah dia dan sebagainya. Apa perlu kita tahu, jambatan mestilah bersifat estetik dan juga boleh dari segi safety. Alright.
Ada juga selection of the bridge type ataupun selection of the bridge ini, keputusan itu dibuat berdasarkan kepada faktor politik. Alright, sebagai contoh jambatan melengkung, okay, antara yang menyambungkan antara Johor Bahru dan juga Singapura pada waktu dulu, alright, dibina untuk menjaga hubungan dua hala. Okay, siapa tahu kena kes jambatan Johor Bahru ke Singapura yang dibatalkan tu? Ada siapa-siapa tahu apakah isunya yang berlaku? Kenapa jambatan itu bengkok? Ada tak? Tak tahu doktor. Tapi Tak saya tahu tahu. tak jadi. Tahu tak jadi je. Tak tahu isu dia apa. Okey, kalau kita lihat reka bentuk jambatan yang dicadangkan dulu waktu zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir Mohamad, kita nak menggantikan tambak Johor. Okey, kalau anda lihat struktur tambak Johor itu, dia adalah struktur tambak. Okey, sebab tu nama dia tambak Johor. Dia adalah tambakan tanah dan batu-batuan. Okay, maknanya daripada yang tambak Johor yang kita ada sekarang ini, yang menghubungkan di antara Bandaraya Johor Bahru dan Woodlands di Singapura, dia hanyalah satu set jalan raya yang ditambak tanah dia. Dan di bawah tambak tersebut hanya ada beberapa longkang sahaja yang mengalirkan air. Okay, yang boleh mengalirkan air daripada satu bahagian, iaitu di bahagian Pantai Lido itu kepada bahagian Setulang, iaitu bahagian yang di sebelah kiri tambak Johor lah. Alright, jadi hanya ada beberapa longkang sahaja yang dibina di bawah tambakan itu untuk air lalu. Jadi apa yang berlaku, kedudukan tambak Johor ini dia adalah jauh daripada pintu masuk air yang utama, iaitu di bahagian tuas ataupun di bahagian Gelang Patah. Alright, di bahagian Tanjung Piai itu kalau kita lihat dari segi peta, alright, itu adalah pintu masuk air yang utama ke Selat Johor. Alright, dan pintu air itu air itu akan mengalir menerusi Selat Johor sehinggalah keluar di Pasir Gudang ataupun kawasan-kawasan yang di bahagian Pasir Gudang, di bahagian Desaru dan sebagainya lah. So the other side of the state. Alright. So bila dia buat tambakan itu, apa yang berlaku adalah tambakan itu ataupun Bandaraya Johor Bahru ni berada hampir di tengah-tengah antara pintu masuk utama dan pintu keluar air. Iaitu pintu masuk di korang boleh nampak ke? Korang tak boleh nampak dia punya pelan kejap saya tunjukkan. Kalau kita lihat kejap ya. Okey. Okey, korang boleh nampak tak ni? Nampak. Okey. So kalau anda boleh nampak ini, yang di atas ni adalah negeri Johor, manakala di bawah ini adalah Singapura dan yang lain hitam biru gelap ni adalah sepadan negara lah. Alright, sepadan negara antara Singapura dan juga Malaysia. Okey, sekiranya kita zoom, okey, anda lihat bila saya zoom, nampak tak yang di atas ni? Nampak tak saya punya apa tu? Cursor ni? Nampak. Apa benda? Nampak. Okey, ini adalah tambak Johor. Alright, di sinilah terletaknya Johor Bahru dan di bahagian Singapura inilah terletaknya Woodlands. Alright, so nampak ya ni. Ini adalah tambak Johor ni Johor Bahru. Okey, ini adalah tambak Johor. Manakala korang berada di UTM lah, somewhere lagi lah. Sampai kat sini kan. Kat area sini kan, Sekudan ni. Korang kat sini lah. So, bila anda lihat kat sini, tambak Johor ni berada di sini. Dan pintu air dia masuk di sini. Alright, satu bahagian ni pintu air ni di bahagian Tanjung Piai ni adalah airnya lalu di sini dan kemudian dia akan lalu dekat Selat Johor ni dan akan melepasi ke tambak ni, tetapi di tambak ni air yang berada di sebelah kiri ni nak masuk ke kanan dia hanya ada beberapa longkang saja di bawah tambak. Alright, jadi air yang daripada tepi ni sebenarnya air bersih lah kan, daripada Selat Melaka ni airnya bersih. Alright, tapi bila dia mengalir
Dia sampai je kawasan tengah-tengah ni, dia dah tak boleh nak mengalir lagi sebab dia dah ditambak, dia telah ditutup. Sama juga air yang daripada bahagian Selat Singapura ataupun yang menjurus kepada bahagian Laut Cina Selatan. Okay, air tu pun berada di dalam kawasan ini, tetapi bila sampai ke bahagian tulang ni, dia akan tak boleh nak mengalir ke sebelah kanan pula. Alright, jadi air di dua bahagian ini dia tersekat. Flow-nya tu tidak cantik. Jadi bila tidak cantik, hasil daripada pembangunan yang berada di Johor Bahru ni semua hasil buangan tu dia masuk ke dalam Selat Johor ni. Sebab itu air di sini sebenarnya dah tidak sihat untuk digunakan bagi aktiviti air dan sebagainya. Walaupun selat tu adalah besar, okay, tetapi airnya, okay, especially di bahagian kiri ini adalah sangat tidak sihat. Orang tidak selamat untuk digunakan. Dan manakala di bahagian kanan ni walaupun dia masih lagi terkawal, tetapi dia juga mendapatkan hasil buangan ataupun hasil yang tidak sihat daripada yang bahagian kiri lah. Alright, jadi disebabkan itu kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan dengan tambak Johor. Okey, so apabila anda melihat apa yang dimaksudkan dengan tambak Johor tu, Through my Ni apa online benda store pula ni? loan, we've sold over $500,000 worth of spices. That's so crazy. I went from selling to my town to selling Sekejap, nationwide in 1 week. Cuba tengok, ini adalah tambak Johor. Boleh nampak Boleh dengar? Nampak. So, ini adalah tambak Johor. Dia ditambak, dia bukan jambatan, dia jalan raya. Alright, so ini adalah ni lah Opera, Radin Sofia Opera House. Okey, so kalau anda boleh nampak, so ini adalah yang saya maksudkan tadi. Kita di bahagian Johor Bahru, manakala di hadapan itu adalah Singapura, iaitu Woodlands, dan ini yang air ini adalah Selat Johor. Alright, jadi bila anda lihat, ini bukan jambatan, ini adalah tambak, iaitu tanah yang dikumpulkan, okey, dan kemudian kita bina dia punya jalan raya. Kemudian di tepi ni ada jalan kereta api. Dan yang tiga ini adalah saluran air pipe yang dijual kepada Singapura. Okay, kalau anda tahu Malaysia sehingga 2060, 2120, okay, sehingga tahun 2120 Malaysia ada kontrak untuk membekalkan air bersih daripada Malaysia, daripada negeri Johor ke Singapura. So inilah pipe-pipe air yang ada lah. Okay. Jadi bila dalam keadaan macam ni, air ini tambak ini bukan jambatan. So air tak boleh lalu dengan banyak. So air yang di sebelah kanan ini polluted, alright. Air sebelah kiri pun polluted juga, tetapi disebabkan sebelah kiri ni dia dekat dengan laut lepas, Laut Cina Selatan. So air tu boleh mengalir ke sana. Air sebelah kanan ni tak boleh. Sebab apa? Sebab dia nak balik semula ke Tanjung Piai tu dia terlalu jauh. Alright. Jadi itu isu yang berlaku di dalam tambak Johor ni lah. Di mana ia hanya memenuhi keperluan untuk perhubungan di antara satu negara dengan negara yang lain, dan juga dari segi services di antara satu negara dengan negara yang lain lah. Right, so ini adalah tambak Johor. Yang menghubungkanlah pintu masuk utama antara Malaysia dan Singapura. Alright, ini pintu masuk je lah Custom Malaysia. So kalau anda nampak dekat bawah ni nanti dia ada longkang-longkang sikit saja. Okey, di sepanjang tambak ni
dia ada beberapa longkang saja yang membolehkan air tu daripada sebelah kanan ni keluar ke sebelah kiri. Okay, ini semua adalah tambak Johor lah. Ini untuk kereta api. Dan you nampak ini adalah sebenarnya ni adalah bahagian negeri Johor. Okay, bahagian Malaysia. You nampak dia punya lokasinya adalah naik bukit. Alright, dia punya lokasinya adalah naik bukit. So inilah paip-paip air yang menghubungkan bekalan air daripada Malaysia pergi ke Singapura. Manakala ini adalah jalan kereta api lah yang menghubungkan antara stesen Tanjung Pagar di Singapura dengan stesen Johor Bahru. Dan you boleh nampak dia punya struktur tambaknya adalah batu-batu. Okey, batu-batu yang disusun kemudian dia dilapiskan dengan tanah dan juga tar. So you can see kita ada laluan motosikal, kemudian di tepi ni kita ada laluan pejalan kaki, dan kita ada laluan kereta api dan juga laluan untuk services iaitu bekalan air. Alright, daripada Malaysia ke Singapura. Okey. Alright, jadi berbalik semula kepada isu politik tadi. Kenapa sebenarnya isu politik ini boleh mengganggu gugat keperluan untuk kita membina jambatan? Kita ambil kajian kes pembinaan jambatan bengkok pembinaan jambatan bengkok antara Malaysia dan Singapura. You all tahu jambatan bengkok tu macam mana? Kenapa jadi bengkok? Kenapa dipanggil jambatan bengkok? Sebab dia nak panjangkan. Bengkok dia nak panjangkan. Bengkok macam mana tu? Okay. Dia bengkok macam mana tu? Sebab runtuh bukan. Okey. Cuba tengok dia punya dia punya gambar ni yang saya shot ni. Okey, nampak daripada Johor dia menurun kan? Betul tak? Dia tinggi kan? Daripada tinggi dia turun bawah kan? Betul tak? Sebab dia jambatan kat sini, nampak kat daripada Johor ni dia tinggi. Lepas tu dia turun ke bawah dan dia flat masuk kat tambak ni terus masuk ke Singapore. So ini kita punya gambaran kat sini. Alright, so kalau kita lihat bentuk jambatan bengkok. Okey, so kalau anda boleh lihat jambatan bengkok ni, ini sebenarnya adalah bentuk jambatan yang bakal menghubungkan di antara apa pula ni ponpin ni. Mana tadi? Okey, yang bakal menghubungkan di antara negeri Johor dan juga di Singapura. Alright. So kenapa dia jadi bengkok ni? Selalu kan jambatan kita nampak dia tegak.
Kan, dia tegak saja daripada satu tebing dengan tebing yang lagi satu. Okey, kenapa jabatan ni menjadi bengkok? Dan dia bengkoknya ni daripada tinggi ni dia turun dan masuk ke tengah ni dan dia baru straight. Kenapa dia jadi macam tu? Tengah tu ada laluan air kat bawah. Okey, yang tengah ni memang ada laluan air ke bawah. Okey, yang sini semua kenapa tak ada? Tu tambak kot. Sebab tu tak ada. Dia tambak. Okey, sebenarnya itu yang dimaksudkan dengan isu politik. Alright, di mana kerajaan Malaysia mencadangkan, pembukaan sepenuhnya tambak Johor. Maknanya kerajaan negeri Johor bersama-sama dengan kerajaan Malaysia mencadangkan supaya tambak Johor ni dipecahkan untuk memberi laluan air keluar terus. Alright, tidak ada lagi sangkutan air di tengah-tengah tersebut. Jadi air tu akan keluar terus daripada masuk kat Tanjung Piai tadi tu, dia mengalir terus sampai ke Laut Cina Selatan. Jadi kawasan air yang berada di kawasan Bandar Raya Johor Bahru ni, dia akan jadi bersih lah. Sebab tidak ada lagi sekatan kat tengah-tengah tu sebab tambak Johor tu telah dipecahkan. Alright. Bila berlaku dalam keadaan macam itu, ia memberi kesan yang agak negatif kepada Singapura, di mana sekiranya ia berlaku, apa yang akan terjadi adalah kerugian akan diterima di pihak Singapura, di mana apabila berlakunya pembukaan selat tersebut, kapal-kapal yang sederhana dan kecil boleh melalui Selat Johor untuk pergi ke Laut Cina Selatan. Okey, mereka dah tak lalu lagi di bahagian bawah Singapura. Sebab apa? Sebab di bahagian bawah Singapura lah terletaknya pelabuhan Singapura. Okey? Yang ni dia kena faham dia punya konsep politik ni kenapa dia kacau. Okay, macam kita lihat tadi, mana tadi ni? Ni yang susah kalau ajar online ni, dia kena buka satu-satu untuk menunjukkan sesuatu kan. Okay, so kalau kita tengok yang ini tadi, apabila kerajaan Johor, apa yang berlaku adalah kerajaan Johor dan kerajaan Malaysia mencadangkan agar tambak Johor ini dipecahkan, kemudian digantikan dengan sebuah jambatan yang mana akhirnya nanti dapat membolehkan air daripada kedua-dua bahagian selat Johor ini mengalir keluar. Okey, mengalir keluar ke bahagian sama ada di Selat Melaka ataupun di bahagian Laut Cina Selatan lah. Okey, kalau nampak kat sini di bahagian Selat Melaka ni, di Tanjung Piai ini, air boleh masuk dan terus saja mengalir tanpa ada apa-apa halangan keluar di Selat Singapura di bahagian yang berdekatan dengan Pengerang dan juga di bahagian Desaru Malaysia lah. Alright, jadi bila berlakunya proses pemecahan tersebut, Singapura melihat bahawa kelebihan tidak memihak kepada mereka. Walaupun kedua-dua negara bersetuju bahawa dengan pembukaan tambak tersebut, kualiti air boleh dibersihkan, ditingkatkan di dalam Selat Johor, alright, yang mana ianya dikongsilah kedua-dua selat itu di bahagian Singapura dan di bahagian Malaysia. Tetapi kerajaan Singapura juga melihat terhadap kesan-kesan lain kepada ekonomi mereka. Di mana pada waktu sekarang kapal-kapal yang ingin berjalan, yang ingin berlayar dari bahagian pantai barat, iaitu di bahagian India, Selat India dan sebagainya, akan memasuki Selat Melaka, kemudian akan melalui di bawah ini Selat Singapura ini sebelum masuk ke Laut Cina Selatan. Alright, itu maknanya dari kapal-kapal daripada Selat Melaka akan pergi ke bawah ini di Selat Singapura ini sebelum pergi ke Laut Cina Selatan. Di situlah sebenarnya terletaknya pelabuhan Singapura ini. Alright, di sini adalah pelabuhan Singapura.
Okay, yang mana kalau anda lihat Pelabuhan Singapura ini betul-betul berada di bahagian tepi lah, di tepi Selat Melaka ini. Jadi kapal-kapal pergi ke situ dan sebelum mendapatkan bekalan, okay, kapal-kapal akan mendapatkan bekalan di situ kemudian meneruskan perjalanan ke Laut Cina Selatan. Okay, jadi apa yang berlaku adalah sekiranya Selat Johor ini dibuka, okay, kapal-kapal yang sederhana yang boleh melalui selat, dia akan masuk di dalam Selat Johor ini, kemudian melalui kawasan Bandaraya Johor Bahru dan sebagainya, kemudian keluar melalui Selat Singapura ini, Selat Johor Ujong ni, pergi ke Laut Cina Selatan. Jadi mereka dah tak pergi lagi di bawah pelabuhan ni. Alright, disebabkan pelabuhan Singapura pun mahal dan sebagainya. Jadi mereka ada alternatif untuk lalu kawasan. Jadi bila lalu kawasan tu, Singapura takut dia punya ekonomi perkapalan dia semua akan jatuh. Alright, jadi oleh antara dia adalah sebab-sebab lain, sebab politik dan sebagainya. Jadi salah satu sebabnya adalah itu. Jadi apa yang berlaku adalah jika kita lihat di bahagian Singapura ini, okay, kalau anda lihat di bahagian ini, di tambak ini, dia ada satu bahagian yang tanah ni. Selepas tanah, lebihan tanah ni, itu terus adalah bahagian Singapura, iaitu bahagian bahagian sempadan negara lah. Okay, sempadan negara. Maknanya di bahagian atas ni adalah Malaysia, di bahagian bawah ni adalah untuk Singapura. Jadi di tengah-tengah tambak ni adalah sempadan dia. So apa yang berlaku, Singapura tidak setuju dengan cadangan tersebut. Mereka menolak cadangan tersebut dan memberikan pilihan kepada mereka, kepada Malaysia, sekiranya hendak meneruskan projek tersebut, pembukaan laluan air itu, kerajaan Malaysia hanya boleh buat di bahagian kerajaan negeri Malaysia saja, kerajaan negara Malaysia saja. Iaitu maknanya kalau nak buat juga, Malaysia boleh pecahkan tambak ni, boleh buat jambatan itu, tetapi jangan kacau bahagian Singapura. Iaitu tambak Singapura masih kekal seperti sedia kala. Oleh sebab itu, apabila berlakunya keadaan seperti ini, anda akan melihat bahawa jambatan itu tidak boleh dibuat terus. Okey, jambatan itu tak boleh dibuat terus kerana ia dari segi teknikalnya tidak boleh dibina secara teknikal kerana kawasan Johor adalah tinggi. Jadi sebab itulah yang nampak dekat bahagian Singapura ni, daripada tengah-tengah ni dia tegak. Sebab ini adalah tambak Johor yang sedia ada, yang tidak boleh dipecahkan. Maka disebabkan oleh laluan jambatan ini, dia seperti jalan raya, dia ada super elevation dia. Kan apabila tempat tinggi nak turun dia tak boleh tegak, dia kena ada bengkok sikit apa semua untuk menurunkan dia punya kelajuan itu. Jadi Malaysia terpaksa mereka bentuk semula jambatan daripada straight kepada jambatan bengkok supaya bahagian yang tinggi ni apabila kereta turun, okey, dia punya super elevation je ataupun dia punya laluan dia boleh bengkok dan kemudian boleh terus bersambung dengan tambak yang sedia ada. Alright, sebab itulah jambatan ini menjadi bengkok. Okey, dan anda akan lihat bahawa dia punya laluan air itu adalah di bahagian Malaysia sahaja. Di bahagian Singapura tidak ada. Alright? Dan in the same time juga mereka terpaksa membina satu lagi jambatan yang boleh dibuka untuk laluan bagi bagi kereta api. Sebab kereta api tak boleh naik jambatan tinggi. Alright, kereta api tak boleh nak membelok-belok macam ni. Jadi kereta api dia kena ada satu jambatan yang lain untuk dia. Alright, sebab kereta api dia boleh, kalau boleh jalan tu setegak yang mungkin kan, sebab dia ada banyak gerabak. Alright. Jadi dua isu itu telah dapat diselesaikan, namun isu yang ketiga iaitu sistem bekalan air itu tak dapat diselesaikan. Sebab pipe air itu adalah sangat tinggi kosnya untuk kita tukarkan laluan air itu mengikut jambatan dan juga kalau kita tanam di bawah air lah. Right? Jadi itu antara isu mengapa jambatan itu menjadi bengkok kerana tidak mendapat persetujuan secara politik daripada kerajaan Singapura. Jadi Malaysia berkeras juga untuk melaksanakannya dan memberikan alternatif jambatan bengkok inilah kepada kedua-dua negara. Alright, jadi itu di mana kita lihat bahawa aspek politik itu memberikan kesan yang buruklah kepada sesuatu perancangan. Alright, jadi kena ambil kira juga dari segi politik itu. Okay. And then kita teruskan untuk kerja-kerja pembinaan jambatan ini. Okay, kita ada dia punya struktur utama dia iaitu struktur jambatan dia.
Dan struktur jambatan ini boleh kita bezakan dia berdasarkan kepada beberapa perkara. Pertama sekali adalah kita bezakan jambatan ini dari aspek span ataupun dia punya kepanjangan dia, okey, kelebaran jambatan tersebut, kepanjangan jambatan tersebut dan bagaimana jambatan tersebut disambutlah. Okey, sebab jambatan mesti ada kiri dan kanan. Okey, kita panggil dia sebagai abutment. Jadi untuk bangun jambatan ini dia perlulah dapat memenuhi span ataupun dapat memenuhi dia punya panjang jambatan tu. Sama ada panjang jambatan tu kita nak gunakan simple span. Untuk simple span ni maknanya kita ada dua saja abutment ataupun dua saja dinding penyambut di kiri dan kanan tebing sungai contohnya, ataupun kita gunakan span yang continuous. Span continuous ni dia ada beberapa tiang, okey, di tengah-tengah jambatan tersebut, ataupun cantilevered yang mana dia ada satu bahagian saja kiri dan kanan yang memegang jambatan. Alright, so kita boleh bina jambatan berdasarkan jenis span yang kita nak. Kita juga boleh bina jambatan menggunakan jenis material yang kita nak. Kita nak jambatan konkrit, jambatan steel, jambatan timber, komposit dan sebagainya. Dan juga dari segi rupa bentuk jambatan tersebut. Adakah menggunakan beam ataupun menggunakan arch, okey, ataupun menggunakan trusses dan sebagainya lah. Jadi apabila kita nak membina sesuatu jambatan, ini adalah tiga rupa bentuk yang boleh kita cadangkan yang mana yang nak dibuat. Alright, dan daripada situ kita ada beberapa jenis. Okey, contohnya ini adalah simply supported. Okey, yang saya cakap tadi, simply supported tadi tu kita ada single span. Alright, kita ada span 1 dan span 2 di kiri dan kanan saja, tidak ada lain. Kemudian kita ada continuous span yang mana dia ada banyak tiang. Okey, sebelum sampai ke satu hujung dia ada banyak tiang. Kemudian kita ada cantilever suspended yang mana cantilever ni kita nampak di bahagian hujung ini dia tidak ada tiang, alright, dia disambut saja oleh abutment di hujung sini, sama juga dengan cantilever. Manakala steel truss ni dia ada dia punya trusses lah yang dibuat daripada besi. Alright, kita ada juga yang jenis steel frame, okay, seperti Sydney Harbour Bridge. Alright, dia ada steel frame arch, mana dia melengkung. Kita ada juga steel frame cantilever suspended. Yang ini yang kalau kita kata suspended ni maknanya dia kurang kurang tiang lah, kurang tiang. Kemudian kita ada yang jenis concrete arch, cable stake. Okey, cable stake ni yang seperti jambatan Pulau Pinang. Dia ada satu pylon ataupun tiang tinggi dan tiang tinggi itu memegang dia punya decking. Okay, sebab tu dia ada dia punya kabel-kabel ni. Sama juga dengan suspension span, right? Pun sama juga menggunakan kabel, right? So ini adalah contoh-contohnya tadi Kita ada cable stake. Okay, kalau cable stake ni dia punya decking ataupun deck road ni dipegang oleh kabel. Alright. Suspension pula decking ni dipegang oleh satu kabel. Yang mana dia kabel tu dia ke bawah dan memegang decking. Kalau ni tadi kabel yang daripada tiang tadi memegang decking. Yang ini bukan kabel daripada tiang tapi kabel tu yang dilengkungkan untuk memegang tiang tu lah, memegang decking tu. Kemudian kita ada arch dan juga kita ada beam. Alright, ni yang normal lah. Okay, normal yang ada. Alright, so kalau simply supported bridge, kita ada dua jenis. Satu adalah single span dan juga multi span. Ni macam ni. Alright, ini jambatan-jambatan yang biasa kita nampak lah dekat rumah, kat kampung dan sebagainya. Jambatan-jambatan yang pendek-pendek. So kita ada single span, maknanya kita ada dua saja dinding sambut kiri dan kanan. Kemudian kita ada multi span. Okay, yang mana yang ini di tengah-tengah tu ada lebih daripada satu span lah. Kalau single span tadi dia tak ada tengah-tengah, dia kosong. Alright, dia boleh ada di bahagian kiri dan bahagian kanan dinding sambut saja. Di tengah-tengah ni kosong. Tapi kalau multi span di tengah-tengah ni ada lagi lah dia punya tiang-tiang yang ada lah. Okay, so ini adalah contoh simply supported bridge. Okay, simply supported bridge. Jambatan ni banyaklah you nampak digunakan di Malaysia. Dia ada dua saja bahagian kiri dan juga kanan. Alright. So ini advantage disadvantages you boleh baca nanti. Kemudian kita ada juga pseudo continuous bridge. Yang ini dia continuous bridge. Okey, yang mana dia ada lebih daripada satu tiang lah. Kalau yang simply span tadi.
Kita boleh nampak simply span ni dia ada satu saja dinding kiri, satu saja dinding kanan yang disupport oleh satu jambatan. Manakala kalau multi ni you boleh nampak dia ada beberapa jenis tiang lah yang berada di tengah-tengah dia sebelum sampai ke hujung. Itu kita panggil dia sebagai continuous, okay, span. Right? Ini adalah contoh okay, ni selain daripada tu kita ada juga continuous span. Okay, kalau continuous span ni dia satu decking, tetapi satu decking ni disambut oleh keempat-empat tiang atau lebih. Alright, yang ni adalah continuous span. Dia maknanya dia punya panjang ni adalah bersambungan sahaja. Okay, seperti ini. Ini adalah continuous span, di mana dia antara satu tempat atau tempat lain dia ada satu set decking. Dia tak ada decking. Alright. Kemudian kita ada arch bridge. Okay, arch yang berbentuk ni lah, berbentuk Doktor, yep. boleh explain nak decking tu lebih sikit? Nak fahamkan decking tu apa? Yang mana? Decking yang doktor cakap tadi. Decking tu adalah dia punya deck untuk jalan raya tu. Oh, yang sambungkan jalan raya dengan jambatan. Bukan, yang ni. Kalau kita lihat dalam gambar ni, okey, di kiri dan kanan ni ada tanah kan? Aha. Okey, ini kita panggil dia sebagai abutment ataupun dinding sambut jambatan. Okey? So di tengah-tengah ni dia ada tiang-tiang lah. Bergantung pada jenis jambatan tadi dia ada tiang. So apa fungsi decking dan apa fungsi abutment dan juga tiang ni adalah untuk memegang decking. Decking ni yang ini, yang di garis-garis ni, itu adalah dia punya jalan raya. Senang cerita jalan raya lah. Okey. Faham. Okey, jalan raya untuk jambatan. Okey, kalau katalah saya tunjuk kalau itu nampak. Sekejap Okey, boleh nampak tak ni? Nampak? Okey. So ini yang bawah ni, kolom ni atau dan pier cap ni adalah dia punya tiang tadi tu. Alright. So dia punya decking tu adalah ini, deck jambatan ni. Yang kita lalu. Ini yang dipanggil sebagai decking. Alright. Okay. Jadi decking ini dia mengikut kepada jenis jambatan. Dia ada kaedah bagaimana decking ini disambut ataupun disusun lah. Alright. So kalau katalah simply supported, bermaksud dia ada satu tiang di sini dan satu tiang di sebelah sana dan tengah-tengahnya ada decking. Itu simply supported sebab dia ada dua tiang saja, kiri kanan. Okay, tapi kalau kata continuous span, you akan nampak dia ada banyak tiang. Banyak kolom tu lah. Banyak kolom tu. Kalau macam jambatan ni kan, gambar ni kan ada banyak kolom kan. Dan atas ni jalan raya ni dia bersambung je satu bahagian. Itu adalah continuous span. Faham. Okey. Ada juga jenis jambatan yang lain. Contohnya kalau katalah tadi arch kan, arch bridge. Macam ni, arch bridge dia macam ni. Sekejap Okey, kalau arch bridge tu dia macam ni. Dia berbentuk arch. Dia berbentuk arch kita panggil dia apa Kita panggil dia sebagai gerbang. Alright. So kalau yang bentuk gerbang ni pula, kita nampak dia punya struktur yang menyokong decking kat atas ni ataupun deck jalan raya ni adalah yang inilah yang melengkung ni. Ini kita panggil, kalau yang macam ni kita tak panggil dia simply supported. Okey, sebab kalau simply supported dia cuma ada kiri dan kanan sahaja
Yang ini dia ada sokongan kepada decking tu yang berbentuk seperti gerbang. Itu kita panggil dia sebagai arch bridge. Alright, macam ni kan. Ini adalah arch bridge. Okay. Kemudian kita ada cable stayed. Kalau cable stayed ni yang mana kita ada satu tiang tinggi yang dipanggil sebagai pylon. Okay. Dan dari pylon ini akan keluar akan keluar kabel-kabel keluli yang akan disambungkan kepada jalan raya ni. Jadi tiang yang merah ini dia akan memegang jalan raya ni di kiri dan juga di kanan. Supaya dia tidak bergerak lah kan. Jadi ini adalah cable stayed. Okey, macam ni kan. Ada cable stayed. Satu lagi adalah suspension bridge. Kalau suspension pula, dia nampak dia ada tiang yang tinggi juga, tetapi decking jalan ini dipegang oleh kabel. Daripada satu tiang ini dia ada turun dia punya main kabel, kemudian naik balik kepada satu tiang yang lain, dan daripada situ keluarnya sub-sub kabel ni yang memegang dia punya decking. Okey, sub-sub kabel ni dia pegang decking. Itu suspension bridge. Alright, jadi you all kena faham bila kita kata simply supported, dia punya bentuk gambaran jambatan dia macam mana. Kalau suspension macam mana? Apa beza antara suspension dengan cable stayed? Siapa boleh explain? Dari segi design, untuk suspension bridge dan juga cable stayed, apa beza dia? Di mana? Apa beza dia? Bezanya adalah kalau suspension bridge, kita ada satu tiang di tepi ataupun di tengah jambatan dan kita lihat bahawa di atas tiang itu, antara satu tiang dengan tiang yang lain, kita akan rentangkan kabel. Okay, kita rentangkan kabel. Kemudian daripada kabel utama ini, kita turunkan sub-sub kabel yang mana ia akan diikat memegang dek jambatan ni. Okey, satu. Dia akan pegang dek jalan raya ni supaya dia tak jatuh lah. Alright, itu adalah suspension. Kadang-kadang kalau cable stayed, dia macam ni. Dia ada juga tiang tinggi dia kat tengah jambatan. Tetapi yang memegang decking dia tadi adalah kabel yang dikeluarkan daripada main tiang tadi tu. Okay, satu tiang pegang sini, pegang sini, pegang sini, pegang sini, pegang sini. Sama juga yang sana, pegang sini, 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 sini. Dia yang akan dapat jambatan yang stabil kerana ia dipegang oleh kabel dengan tower kat tengah ni. Alright. Yang lain-lain tu biasalah. Contohnya kalau macam yang kabel stayed tadi tu, dia punya cara dia punya decking, cara dia punya keluli tu turun pun berbeza-beza. Okey, ada yang bentuk macam ni, ada bentuk yang seperti parallel, ada yang bentuk seperti kipas, seperti hub, okey, seperti star dan sebagainya. So ini semua adalah kaedah bagaimana sesuatu jambatan tu boleh dibuat lah dengan menggunakan kaedah cable stayed. Okey, boleh faham tak? You all boleh faham ke? Macam tak je. Faham? Okey. Selain daripada tu kita ada movable bridge. Alright, kita ada movable bridge. Ini seperti tadi lah. Bridge-bridge yang boleh bergerak. Okey, sama ada dia boleh bergerak ke atas ke bawah ke, dia boleh bergerak ke kiri ke kanan ke, dia boleh membuka dan menutup ke dan sebagainya, atas bawah ke. Ini semua kita panggil sebagai movable bridge. Alright, kita ada rolling lift bascule, counterweight swing, Tunyon swing. Dia ada banyak dia punya kaedah dia dan bagaimana sesuatu jambatan tu boleh bergerak lah. Alright, itu adalah movable bridge. Okay. Alright, so boleh nampak gambaran beberapa jenis jambatan yang ada. Contoh kalau macam ni, lift bridge. Kan kita nampak gambar ni, video ni kalau lift bridge, dia bermaksud kapal jambatan ni boleh naik turun membenarkan kapal tu lalu di bawah.
Okey, ataupun kita ada swing bridge. Okey, swing bridge ni sama juga. Bila ada kapal lalu, dia akan swing ke tengah dan boleh ditutup balik. Kemudian kita ada submersible bridge. Bridge ni adalah bridge tenggelam. Okey, di bahagian sana kiri dan kanan ni sebenarnya ada kereta, tapi bila ada kapal nak lalu, dia punya bridge ni dia akan ditenggelamkan dulu untuk memberikan laluan kepada kapal lalu. Okey, kita ada bascule sama juga, kita buka kiri dan kanan, dan kita ada folding bridge yang mana setakat ni kita lipatlah dinding dia punya decking jalan raya tu supaya hanya digunakan oleh kita sahaja. Alright. So ini adalah contoh-contoh jambatan-jambatan yang boleh kita gunakanlah untuk proses pembinaan laluan. Okay. Alright, ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan jenis-jenis tu? Okay, so kalau tak ada, kita akan lihat terus kepada komponen bridge. So komponen bridge ni dia ada beberapa bahagian. Okay, yang pertama adalah bahagian decking. Alright, dia adalah bahagian decking, yang mana di bahagian decking ni terletaknya kita punya sistem laluan inilah, sistem laluan jalan raya. Alright, kemudian kita ada substructure iaitu tiang jambatan termasuk dia punya asas bangunan dan juga ancillaries. Okey, ancillaries ni meliputi lampu jalan, perabot bina jalan. Okey, signage, semua tu di bawah ancillaries. Alright. So bila kita kata komponen untuk bridge, dia ada tiga benda lah. Tiga benda ni. Alright, so ini kita dapat lihat. Okay, yang pertama sekali adalah decking system. Ini adalah decking system dari satu tempat ke tempat yang lain. Okay, kemudian kita ada substructure iaitu bahan tambahan juga. Substructure ni inilah dia punya asas yang masuk sikit ke dalam tanah. Kemudian ada batu-batu asas, ada batu-batuan lagi yang mana dia dibina di bawah jambatan. Itu adalah foundation. Okay, manakala ancillaries tadi adalah inilah dia punya pelapis jambatan ke ataupun dia punya bahagian-bahagian lain lah, okay, yang menyokong kepada jambatan. Alright, sama juga kalau jambatan tu lagi besar, alright, kita boleh lihat bahawa wujudnya perkataan pier dan juga pile. Okay. Kalau jambatan yang besar, kita ada piles dan kemudian kita ada footing. So pile ni tidak semestinya dia ditanam, okay, tetapi dia juga boleh terapung. Kemudian kita ada pier, kita ada beam sebagai decking dan juga dia punya decking lah, topping dia. Alright, topping of the to the surface of bridge, itu adalah kita panggil sebagai decking. Alright, jadi dalam kes ini elemen substrukturnya adalah sampai kepada pier, manakala superstrukturnya bermula daripada beam ke atas. Alright, so ini adalah deck system. So deck system ni boleh kita gunakan untuk road, rail dan juga pedestrian. Ada dua jenis, satu adalah torsionally weak deck. Ini adalah jambatan yang biasa yang mana dia tidak kuat dalam menampung beban yang ada. Alright, sebab tu dia tu digunakannya untuk projek-projek atau bangunan-bangunan yang kecil. Alright, so ini adalah jenis decking system yang mana menggunakan composite wheel, steel beam dan juga RC slab. Yang mana di bahagian sutu awal jambatan kita menggunakan sutu steel, manakala di bahagian atas kita tutup dengan reinforced concrete. Right? Reinforced concrete itu adalah dia punya sistem dia. Okey, sama lah seperti ni sistem dia. Kemudian barulah kita letak decking system dia bergantung kepada composite beam je lah dan juga RC slab. Alright, sebab kalau macam ni kita dapat melihat bahawa adanya keperluan untuk kita study tentang torsion lah, di mana kita punya jambatan ni boleh runtuh. Okay. RC beam, ini semua adalah jenis-jenis decking yang ada dan jenis-jenis yang ada yang lopong bawah, ada yang seperti waffle dan sebagainya. Dia ada macam-macam. Dia ada jenis slab yang saya guna untuk slab. Okay. Ini macam slab. Okay, slab ni adalah sama ada PC atau RC control slab ataupun RC or PLC slab. Dia ada berbagai jenis. Okay, yang mana yang kau boleh gunakan. Kalau komposit tadi, kalau kita ada nak letak atas sekali dan bawah tu kita nak kosongkan, boleh kita pakai yang inilah. Okay.
So ini adalah single box. Okey, ada kawasan-kawasan seperti kawasan-kawasan di KL, tanah tinggi, okey, mereka akan menggunakan decking. Alright, so ini adalah composite reinforced concrete or steel decking. Alright, dia akan berbentuk seperti ini. Alright, dia bentuk seperti ini di mana apabila kita nak memasang sesuatu jabatan yang mempunyai blok-blok seperti ini, kita kena buat dia secara berhati-hatilah. Alright, berhati-hati. Sekejap mana tadi? Supaya ia tidak supaya ia tidak pecah. Alright, so inilah satu-satunya decking system yang akan disambungkan dengan yang lain-lain. Okey, yang lain-lain. Okay, so ini adalah faktor-faktor yang kita boleh lihat untuk memilih decking. Okay, ini pun sebenarnya faktor-faktor ini pun tidak berapa lengkap lah. Kerana apa-apa pun yang dicadangkan semuanya adalah lebih kepada practical. Alright. And then substructure pun sama, kita ada end support iaitu abutment. Okay, end support ni adalah bahagian hujung. Okay, bahagian hujung tanah. Doktor, Ya. nak tanya. Ya, boleh. Nak bezakan piers dengan piles. Okey, pile tu dia adalah kita punya cerucuk yang kita masukkan dekat dalam tanah sampai kepada kedalaman yang tertentu yang dah kuat untuk kita tampung beban. Okey, itu pile. Pile biasa kita tak nampak lah. Pile tu biasanya kat dalam tanah lah. Okey, kalau pier pula, dia adalah tiang yang menyambungkan di antara foundation dan juga kita punya decking. Sebab dekat dalam jambatan, kita tak panggil dia sebagai kolom. Kita panggil dia sebagai pier.